Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam pintar IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Okey, pada hari ini kami akan membentangkan hasil tugasan kedua iaitu pembentangan kertas kerja bagi kursus pendidikan keselamatan dengan kodnya PKAS 3093. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu kerana kata orang tak kenal maka tak cinta. Betul kan? Jadi saya Muhammad Syakir Nazmi bin Muhammad Sakri dan rakan kerja saya iaitu Wan Amirah Husna binti Wan Anwar. Kertas kerja yang kami ingin lakukan adalah satu program di mana ia merupakan program latihan dan ceramah pengurusan keselamatan dan kebakaran bersama dengan Jabatan Bomba. Ianya bertarikh 10 November 2020 yang jatuh kepada hari Selasa, dan masa pelaksanaan ialah dari pukul 9 pagi hinggalah pukul 3.30 petang. Kertas kerja ini telah disediakan oleh saya Muhammad Syakir bin Muhammad Sakri dan rakan kerja saya iaitu Wan Amirah Husna binti Wan Anwar, dan program ini akan dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan Bari Pantai Setiu, Terengganu. Pertama sekali kita akan pergi kepada 1.0 iaitu berkaitan dengan nama program. Jadi program yang akan dianjurkan ini diberi nama Latihan dan Ceramah Pengurusan Keselamatan dan Kebakaran. Tujuan atau matlamat program ini adalah untuk mendapatkan kelulusan bagi melaksanakan latihan dan ceramah pengurusan keselamatan dan kebakaran bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat pada 10 November 2020 kepada murid-murid Sekolah Kebangsaan Bari Besar. Program ini juga bertujuan mendidik murid-murid supaya sentiasa berwaspada dan mengamalkan langkah-langkah dan tindakan yang betul sewaktu menghadapi situasi kecemasan. Rasionalnya adalah program ini diadakan untuk memberi peluang bagi meningkatkan kesedaran dan pengetahuan pelajar, kaki tangan dan warga sekolah tentang bahaya kebakaran, prosedur pemindahan, pencegahan kebakaran dan langkah-langkah pertolongan cemas. Program ini membantu memastikan individu selamat di sekolah, meminimumkan risiko kebakaran dan memastikan semua orang tahu cara bertindak balas dengan betul apabila situasi kecemasan berlaku. Selain itu, pendidikan kebakaran di sekolah juga boleh mempengaruhi tingkah laku di luar sekolah, membantu mengekalkan keselamatan di rumah dan komuniti, memberikan faedah jangka panjang untuk individu dan masyarakat secara keseluruhan. Objektifnya di sini saya letakkan 5, iaitu yang pertama, menambahkan pengetahuan dan pengalaman kepada murid dan warga sekolah tentang kaedah menyelamatkan diri ketika berlakunya kebakaran ataupun kecemasan. Yang kedua, membiasakan warga sekolah dengan tempat berkumpul dan tempat menampung diri. Yang ketiga, meluaskan minda dan pemikiran terhadap kaedah yang sistematik dalam menyelamatkan diri dan dapat mencegah daripada risiko kebakaran. Yang keempat ialah untuk melatih murid dan warga sekolah dalam menggunakan peralatan kebombaan seperti loceng kecemasan dan alat pemadam api berfungsi. Dan yang kelima ialah murid-murid dapat mengetahui laluan yang betul untuk keluar dengan selamat serta berupaya menjalani latihan menyelamat dengan penuh disiplin. Seterusnya kita akan pergi pula kepada 5.0 iaitu berkaitan dengan maklumat program. Program ini akan dilaksanakan pada tarikh 10 November 2020 pada hari Selasa dan masa pelaksanaan dari pukul 10 pagi hingga 3.30 petang, bertempat di Dewan Bitara, Blok A, B dan C dan juga pada sekolah. Pengelolaan bagi program ini adalah dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan Bari Pantai. Seterusnya kita akan pergi kepada kos program. Kos program ini saya senaraikan terdapat tiga kos yang perlu digunakan, iaitu yang pertama jamuan ringan seramai 9 orang, bagi setiap orang itu adalah RM4.50 seorang, dan kos ini disara oleh Sekolah Kebangsaan Bari Pantai dan jumlah keseluruhannya ialah RM40.50. Yang kedua pula ialah peralatan atau bahan, dan di sini saya senaraikan ada 2 peralatan dan bahan yang digunakan, iaitu yang pertama bekas telur dan juga minyak masak ataupun diesel, dan kos yang diambil sebanyak RM7.50. Dan yang ketiga ialah cenderahati iaitu 9 beg dan juga sijil perhargaan dan 1 frame kepada ketua Balai Bomba, dan kos yang diambilnya ialah sebanyak RM52 dan jumlah keseluruhan kos bagi menjalani program ini adalah sebanyak RM100 sahaja. Seterusnya kita akan pergi pula kepada 6.0 berkaitan dengan penglibatan. Di sini terdapat 6 sumber manusia yang terlibat dalam program ini, iaitu yang pertama guru, murid, staf sokongan, pembersih swasta, pekerja kantin dan juga pegawai keselamatan swasta. Jadi di sini saya senaraikan kepada 2, iaitu lelaki, perempuan dan juga jumlah. Seterusnya seramai guru yang terlibat dalam program ini adalah seramai 43 orang termasuk lelaki perempuan, murid pula seramai 530 orang termasuk lelaki perempuan, staf sokongan pula seramai 6 orang termasuk lelaki dan perempuan, pembersih swasta seramai 5 orang termasuk lelaki dan perempuan, pekerja kantin seramai 8 orang termasuk lelaki dan perempuan, dan pegawai keselamatan swasta seramai 2 orang termasuk lelaki dan perempuan. Dan jumlah bagi
keseluruhan pelibatan ini ialah seramai 594 orang kesemuanya. Okey, seterusnya kita akan pergi pula kepada 7.0 iaitu berkaitan dengan jawatan kuasa pelaksanaan ataupun penganjur. Okey, jadi program ini akan dilaksanakan oleh Unit Keselamatan Sekolah Kebangsaan Bari Pantai dan ahli jawatan kuasa pelaksanaan ini adalah seperti berikut. Okey, yang pertama pengerusi iaitu Encik Johari bin Razak, Guru Besar SK Bari Pantai. Yang kedua ialah naib pengerusi Encik Muhammad Jalani bin Abdul Syukur, Guru Penolong Kanan HEM SK Bari Pantai. Yang ketiga ialah naib pengerusi 1 iaitu Encik Hafiz bin Bukhari, Guru Penolong Kanan Kurikulum SK Bari Pantai. Yang seterusnya ialah naib pengerusi 2 iaitu Encik Alif Ashraf bin Muhammad Rashid, Guru Penolong Kanan Kurikulum SK Bari Pantai. Penyelaras ialah Encik Daniel bin Kaspuni. Penolong penyelaras ialah Puan Afni Ilhami binti Muhammad Syamsuri, dan AJK program pula terbagi pada 5 iaitu yang pertama Muhammad Aiman bin Azhar, yang kedua ialah Muhammad Firdaus bin Cik Muhammad Nur, yang ketiga ialah Durah Aisyah binti Ismail, yang keempat ialah Nur Alia Syakira binti Johari, dan yang kelima ialah Nur Mizan Tehani binti Muhammad Jailani. Okey, seterusnya kita akan pergi pula kepada 8.0 iaitu berkaitan dengan jawatan kuasa pengelolaan latihan kebakaran. Okey, jadi pengerusinya ialah Encik Johari bin Razak iaitu Guru Besar SK Bari Pantai. Yang kedua ialah naib pengerusi iaitu Encik Muhammad Jalani bin Abdul Syukur sebagai Guru Penolong Kanan HEM SK Bari Pantai. Yang ketiga ialah naib pengerusi 1 iaitu Encik Hafiz bin Bukhari, Guru Penolong Kanan Kurikulum SK Bari Pantai. Yang seterusnya ialah naib pengerusi 2 iaitu Encik Alif Ashraf bin Muhammad Rashid, Guru Penolong Kanan Kurikulum SK Bari Pantai. Penyelaras pula ialah Encik Daniel bin Kaspuni. Penolong penyelaras ialah Puan Afni Ilhami binti Muhammad Syamsuri. Jadi ahli jawatan kuasa pula terbagi pada beberapa iaitu yang pertama berkaitan dengan loceng iaitu Encik Daniel bin Kaspuni. Kawalan murid di Padang iaitu guru kelas guru prasekolah, pembantu pengurusan murid. Kawalan murid di Dewan pula ialah Puan Afni Ilhami binti Muhammad Syamsuri, dan juga semua jawatan kuasa pengawas disiplin SK Bari Pantai. AJK kebersihan pula ialah Puan Basirah binti Zulkifli. Guru peronda pula ialah Encik Daniel bin Kaspuni atau guru bertugas pada minggu tersebut. Tugasan letupan pula ialah Encik Ismail bin Ahmad. Tugasan penyediaan asap pula ialah Encik Abdul Musik bin Abdul Rahman. PA Sistem Dewan pula ialah Muhammad Haikal bin Sa'ari. Penyediaan alatan pula ialah Wan Muhammad Iman bin Wan Razak. CJ dan cermata pula ialah Puan Khairunisa binti Muhammad Sabri dan Puan Suryani binti Zamri. Jururakam peristiwa pula ialah Muhammad Hanis Aiman bin Johari. Dokumentasi program pula ialah Encik Ahmad bin Ali dan Jamuan. Dan terakhir sekali ialah penilai iaitu Ketua Balai Bomba Kuala Terengganu. Kemudian kita akan pergi pula kepada 9.0 iaitu berkaitan dengan implikasi program. Jadi implikasi ini saya senaraikan terdapat 2 implikasi daripada program ini iaitu yang pertama kesedaran keselamatan. Jadi program ini sedikit sebanyak dapat membantu untuk meningkatkan kesedaran keselamatan dalam kalangan murid. Mereka akan lebih memahami risiko dan bahaya yang berkaitan dengan kebakaran, dan ini mungkin menggalakkan mereka untuk lebih berwaspada terhadap tindakan yang mungkin boleh dilakukan bagi apabila berlakunya kebakaran. Okey, yang kedua pula ialah pengetahuan dan kemahiran. Pelajar secara tidak langsung akan dapat memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang sangat penting dalam menangani kebakaran, seperti cara untuk memadamkan kebakaran, mengelakkan asap yang berbahaya dan melakukan pemindahan yang selamat. Ini akan melengkapkan mereka dengan alat yang boleh menyelamatkan nyawa mereka dalam situasi kecemasan, seperti apabila berlakunya kebakaran di sekolah ataupun kawasan-kawasan yang lain. Okay, jadi seterusnya kita akan pergi pada 10.0 pula iaitu berkaitan dengan prosedur keselamatan kebakaran. Okay, jadi di sini prosedur ini saya letakkan beberapa prosedur iaitu yang pertama apabila melihat api. Okay, jadi terdapat beberapa perkara yang perlu kita lakukan iaitu yang pertama apabila api dikesan, tentukan sama ada ianya merupakan api kecil ataupun api besar. Jika api itu kecil, padamkan ia menggunakan alat pemadam api dengan cara yang betul. Dan yang ketiga pula ialah apabila api telah padam, laporkan kepada pengurus kecemasan dan UKKP. Yang keempat, pengurus kecemasan akan menghubungi bomba pada talian 0322824444 dengan memaklumkan nama dan lokasi bangunan, tingkat kebakaran berlaku dan nama bilik sekiranya tuntutan insurans diperlukan. Okey, sebentar tadi itu merupakan prosedur jika terdapatnya api yang kecil saja. Tetapi ini merupakan prosedur jika kita nampak api yang besar pula. Iaitu yang pertama, prosedur yang pertama ialah jika percubaan itu tidak berjaya atau api semakin membesar, aktifkan loceng kecemasan dengan memecahkan sistem pecah kaca atau break-glass yang terdapat pada bucu setiap bangunan dan juga pada setiap aras. Okey, yang kedua ialah telefon balai bomba pada talian 0322824444 dengan memaklumkan nama dan lokasi bangunan, tingkat kebakaran berlaku dan juga nama bilik. Yang ketiga, nyatakan juga jika terdapat bahan yang berbahaya seperti bahan kimia, radioaktif, biologi, silinder gas di tempat kebakaran tersebut. Dan yang keempat ialah aktifkan pasukan tindakan kecemasan dengan menghubungi 0379677070.
Dan fungsi bagi pengungsian pula ialah prosedur bagi pengungsian pula ialah yang pertama, apabila penggera dibunyikan, hentikan semua aktiviti dan pastikan persekitaran selamat serta tutup semua suis dan hentikan semua mesin dan sebagainya. Yang kedua, ketua tingkat perlu membawa orang ramai beredar segera dari lokasi dengan tenang melalui pintu keluar paling selamat menuju ke tempat berkumpul kecemasan. Setiap penghuni mempunyai masa selama 3 minit untuk bergerak ke tangga kecemasan. Yang ketiga pula ialah gunakan tangga keselamatan ketika pengungsian dan jangan menggunakan lift sesekali. Yang keempat, patuhi segala arahan yang diberi oleh ketua tingkat. Yang kelima, jika anda melihat asap di belakang anda, gunakan pintu lain apabila anda ingin membuka pintu. Sentuh dengan belakang tangan anda. Jika terasa panas, gunakan pintu lain. Yang ketujuh, tutup semua pintu apabila anda keluar. Yang ke-8, apabila baju anda didapati terbakar, lakukan HTG iaitu henti, tiarap dan juga guling supaya api itu reda ataupun api itu tidak merebak. Dan yang terakhir sekali ialah apabila merangkak di bawah asap, pastikan kepala anda tidak lebih dari 2 kaki dari paras lantai. Seterusnya, kita akan pergi pula kepada prosedur semasa di tempat berkumpul kecemasan. Terdapat beberapa prosedur. Yang pertama ialah pegawai pengungsian melakukan kiraan kepala dan menyemak butiran orang terberangkat dari ketua tingkat. Yang kedua ialah pegawai pengungsian menyerahkan kiraan kepala dan butiran orang terberangkat kepada pengurus kecemasan dan pegawai bomba. Yang ketiga pula ialah pegawai perancangan menyerahkan maklumat bahan berbahaya dalam bangunan kepada pengurus kecemasan dan pegawai bomba. Dan yang keempat ialah jangan melakukan sebarang percubaan untuk masuk ke dalam bangunan kecuali pegawai bomba sudah mengisytiharkan bangunan itu selamat untuk dimasuki semula. Kuasa pegawai bomba pula dapat dua di sini, iaitu yang pertama, apabila pihak bomba tiba, pegawai bomba terkenan mengambil alih peranan dari pengurus kecemasan. Dan yang kedua ialah semua pihak perlu menghormati sebarang arahan yang bakal dikeluarkan oleh pegawai bomba tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar tadi kita telah melihat dan juga mendengar pembentangan kita sekejap daripada Muhammad Syakir bin Muhammad Nazmi, iaitu rakan seperjuangan saya. Kemudian saya pula iaitu Wan Amir Rosna bin Tun Anwar akan menyambung pembentangan tersebut. Iaitu kita menyambung dengan poin yang seterusnya, iaitu kesediaan kecemasan. Dari segi kesediaan kecemasan, penyediaan peranti pemadam kebakaran. Sekolah hendaklah dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran yang diselenggara dengan baik seperti alat pemadam api, perenjis dan pilih bomba. Kekitangan pelajar juga harus tahu di mana benda berikut berada dan cara untuk menggunakannya. Seterusnya, bagi kesediaan latihan pertolongan cemas, sebilangan kekitangan harus dilatih dalam pertolongan cemas dan mempunyai akses kepada peti pertolongan cemas yang mengandungi peralatan perubatan penting. Bagi yang seterusnya, penyimpanan bahan kimia. Bahan kimia berbahaya mesti disimpan dengan selamat dan mengikut garis panduan keselamatan yang berkaitan agar tidak berlaku perkara-perkara yang tidak ingin. Yang terakhir, bagi kesediaan kecemasan, iaitu hendaklah berkomunikasi dengan ibu bapa. Ini adalah penting kerana sekolah mestilah mempunyai sistem komunikasi yang berkesan dengan ibu bapa dan menjaga pelajar untuk memaklumkan mereka tentang situasi kecemasan dan status anak-anak mereka. Yang seterusnya adalah bagi carta ahli dan peta laluan kecemasan. Di sini kita dapat lihat bahawa ini adalah peta laluan kecemasan dan juga kebakaran bagi Sekolah Kebangsaan Bari Pantai Setu Terengganu. Di sini kita dapat lihat mempunyai padan sekolah iaitu merupakan tempat berkumpul semasa laluan kecemasan dan kebakaran itu berlaku. Dia juga telah pun dilengkapkan dengan anak panah yang berwarna merah yang menunjukkan laluan-laluan penting dan laluan kecemasan yang perlu pelajar-pelajar dan juga pihak sekolah lalu semasa menghadapi kecemasan dan juga kebakaran. Terdapat pondok, terdapat pintu pagar utama, pintu pagar belakang, tangga, bilik generator dan juga pondok, iaitu tempat-tempat utamalah yang perlu mereka lalu untuk berkumpul di padang itu. Yang seterusnya merupakan carta aliran pengisian bangunan evakuasi, iaitu apabila berlakunya kebakaran, pihak sekolah hendaklah membunyikan penggera dan menjerit untuk perhatian, di mana apabila seseorang itu melihat kebakaran, dia perlu memberi perhatian agar semua dapat tahu bahawa kebakaran berlaku di sekolah. Kemudian, cuba padamkan api dengan alat pemadam api atau cara lain dan menghubungi operator. Seterusnya, maklumkan kepada operator apa yang perlu dilakukan dan bersedia untuk melakukan pengosongan. Jika terdapat pesakit, iringi pesakit keluar dengan menggunakan pintu yang paling hampir dengan teratur. Seterusnya, tutup semua pintu dan dengan memastikan tiada yang tertinggal dan bawa pesakit ke tempat yang selamat agar semua berjalan dengan lancar dan selamat. Yang terakhir adalah menunggu arahan selanjutnya dan juga menyuruh pelajar untuk sentiasa bertenang dan tidak melakukan tindakan di luar kawalan.
Seterusnya merupakan carta aliran tata cara guru untuk menghadapi kebakaran. Yang pertama adalah dengan membunyikan loceng kecemasan dan memaklumkan kepada GPN, PPD ataupun pihak bomba. Seterusnya, dengan menutup suis utama dan memberi arahan kepada murid supaya bergerak ke tempat yang selamat dalam keadaan yang teratur. Yang seterusnya, semak jadual kedatangan pelajar yang melihat dan memerhati ada tak pelajar yang tiada pada hari tersebut. Yang seterusnya adalah kawal, iaitu lapor dan cari. Lapor apa yang berlaku dan cari apakah yang penyebab punca yang berlakunya kecemasan dan juga kebakaran tersebut. Yang seterusnya, jika terdapat pelajar yang cedera, pihak sekolah ataupun guru-guru perlulah menghantar pelajar yang cedera tersebut ke hospital dan menghubungi penjaga dengan segera. Seterusnya adalah carta aliran secara murid untuk menghadapi kebakaran, iaitu menutup semua suis elektrik, ketepikan semua meja dan kerusi supaya ada ruang laluan, segera tinggalkan kelas dalam keadaan teratur ke tempat yang telah ditetapkan dalam pelan kawat kebakaran, lapor kepada guru jika ada rakan yang tiada dalam barisan. Ini adalah perbezaan di antara tata cara guru dan tata cara murid yang perlu dilakukan semasa berlakunya kecemasan dan juga kebakaran di sekolah. Seterusnya adalah carta organisasi, di mana carta organisasi ini merupakan terdiri daripada jawatan kuasa kebakaran dan juga keselamatan di sekolah kebangsaan Bari Pantai serta Terengganu. Yang paling atas sekali iaitu pengerusi, iaitu Puan Hajah Cik Zan binti Hamzah, iaitu yang merupakan guru besar, di mana guru besar ini adalah sangat berperanan memainkan peranan penting dalam mengawal situasi kecemasan ataupun kebakaran yang berlaku di sekolah. Kemudian dibantu oleh timbalan pengerusi, iaitu Puan Hajah Zaharah binti Harun selaku penolong kanan HIM, dan juga naib pengerusi 1 Puan Azizah binti Hasan, penolong kanan kurikulum, naib pengerusi 2 iaitu Encik Zaharin binti Bindin, penolong kanan kurikulum, dan setiausaha Encik Muhammad Ismaji bin Abidin, dan berserta dengan ahli jawatan kuasa yang telah dilantik bagi membantu pelancaran berlakunya menghadapi kecemasan ataupun kebakaran yang berlaku di sekolah, iaitu Encik Rosman bin Abu Yamin, Puan Saibatul Islamiyah binti Daud, Puan Encik Rafidah binti Syafi'i, Encik Muhammad Syahrizal bin Zainuddin, Puan Tamil Shelvi anak perempuan Jana Jagaratan. Seterusnya merupakan tanggungjawab pentadbir dan guru semasa berlakunya kebakaran. Yang pertama, guru-guru hendaklah berhenti mengajar dan mengarahkan murid-murid supaya keluar daripada kelas dengan tangan yang kosong, cepat dan senyap. Kerana apabila mereka tidak keluar dari kelas dalam keadaan yang baik, akan berlaku kemungkinan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku semasa berlakunya kebakaran tersebut. Seterusnya, guru-guru juga hendaklah memadamkan lampu dan kipas dengan segera sebelum meninggalkan bilik darjah agar tidak berlaku sebarang rejatan elektrik ataupun benda-benda yang tidak diingini berlaku kepada murid-murid tersebut. Seterusnya, semasa di tempat berkumpul, guru kelas masing-masing perlulah memastikan bahawa semua anak murid kelas tersebut mencukupi serta menyenaraikan nama murid yang belum ada di tempat berkumpul. Penolong kanan HEM juga dikehendaki untuk memeriksa jadual kedatangan guru dan pembantu pejabat pula akan memeriksa main switch di sekolah untuk memastikan semua main switch sekolah itu telah ditutup apabila berlakunya kecemasan kebakaran tersebut. Yang seterusnya, AJK Kebakaran Sekolah akan menelefon pihak bomba untuk melaporkan berkaitan dengan kebakaran, manakala guru besar dan juga pengetua akan menelefon kepada GPN ataupun PPD berkaitan dengan kebakaran yang berlaku di sekolah. Seterusnya, guru besar dan pengetua akan memberikan informasi kepada guru-guru lain dari semasa ke semasa sehinggalah pemadam api berjaya dipadamkan. Berikut merupakan tanggungjawab pentadbir guru semasa berlakunya kebakaran. Kemudian, bagi perancangan program pula, iaitu yang pertama adalah operasi, iaitu operasi untuk menyelamatkan mangsa yang terperangkap di dalam bangunan yang dikelilingi api. Yang kedua, menjalankan demonstrasi pemadaman kebakaran dengan cara yang betul jika kita berada seorang diri. Agar kalau murid itu terlibat dengan kebakaran seorang diri, dia tahu apa yang perlu dilakukan untuk menghadap situasi tersebut. Yang ketiga, memberikan sedikit ceramah ringkas berkaitan dengan latihan kebakaran dan juga keselamatan diri jika berlakunya kebakaran. Yang keempat, menjalankan postmortem oleh pegawai bomba, iaitu pegawai bomba akan menunjukkan cara-cara untuk menghadapi situasi kebakaran tersebut kepada murid-murid. Yang kelima, pameran kelengkapan peralatan pemadam api agar murid mengenali alat-alat ataupun peralatan yang perlu digunakan semasa untuk menghadapi situasi kebakaran. Contohnya seperti alat pemadam kebakaran kan. Yang keenam, menjalankan refleksi dan sesi soalan jawab bersama dengan pihak bomba berkaitan dengan kebakaran.
Seterusnya bagi pemantauan dan penambahbaikan, iaitu melaksanakan pemantauan sistem peringatan kebakaran berada dalam keadaan baik serta dapat berfungsi dengan baik. Melakukan latihan kebakaran ini adalah untuk memberikan kesedaran kepada semua orang tentang keselamatan diri jika berlakunya kebakaran, bukan sahaja kepada murid, tetapi untuk pihak sekolah dan juga pihak-pihak masyarakat dewasa juga. Seterusnya, menyediakan jalan yang khusus untuk pergi ke tempat berkumpul jika berlakunya sebarang kebakaran yang melibatkan bangunan. Seterusnya, memastikan di setiap penjuru dan di setiap aras bangunan mempunyai alat pemadam kebakaran serta memastikan alat pemadam itu berfungsi dengan baik. Seterusnya, bagi pemantauan dan penambahbaikan yang terakhir adalah dengan memastikan setiap bangunan tersebut dilengkapi dengan sistem perlindungan kebakaran yang memadai, termasuklah pemisahan api, pemisahan sprinkler dan penyediaan pintu kebakaran yang sesuai. Bagi cadangan kerjasama jabatan, iaitu ianya merupakan peranan bagi Jabatan Pemadam Kebakaran, peranan bagi Jabatan Keamanan, peranan Jabatan Sumber Daya Manusia, peranan bagi Jabatan Komunikasi, peranan Autoriti Kebakaran dan Penegakan Hukum. Bagi pengesyuran, justru itu diharapkan dengan cadangan pelaksanaan ceramah pengurusan keselamatan dan kebakaran bersama Jabatan Bomba ini dapat diluluskan dan dilaksanakan dengan jayanya. Bagi penutup kertas kerja pada hari ini, ceramah pengurusan keselamatan dan kebakaran ini diharapkan agar mampu memberikan sedikit pendedahan dan ilmu pengetahuan yang bermakna apabila berlaku kebakaran pada bila masa kepada warga sekolah. Segala kerjasama dan sokongan daripada pihak tuan amatlah dihargai bagi memastikan segala perancangan dapat dilakukan dengan jayanya. Pembentangan kertas kerja ini adalah disediakan oleh Muhammad Syakir Nazmi bin Muhammad Sakri dan juga saya, Puan Amira Husna binti Wan Anwar selaku Setiausaha Jawatankuasa Keselamatan Kebakaran SK Bari Pantai 21020 Caluk Terengganu. Dan kertas kerja ini akan disemak oleh Muhammad Jailani bin Abdul Syukur selaku penolong Karanham SK Bari Pantai 21020 SK Caluk Terengganu dan diluluskan oleh Johari bin Razak, Guru Besar SK Bari Pantai 21020 Caluk Terengganu. Sekian daripada kami.